Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah kepada kaum muslimin dan muslimat, kepada penuntun yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini sama-samalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ya Tuhan peluang kepada kita boleh sama-sama kita beribadat kepada Allah. Sementara saat ini dapat kita salat berjemaah Isya di rumah Allah dan sama-sama kita mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita dan beri taufik dan hidayah kepada kita. Alhamdulillah, malam ini kaum muslimin dan muslimat yang berada di kaca TV bersama Fuad Fikri Jirak bin Abdul Wahab dari ruangan Jalanan Islam setiap hari Isnin, malam Selasa, tiap-tiap minggu. Alhamdulillah, minggu ni masa kita berubah sikit daripada minggu lepas. 2 bulan lepas kita mula rancangan Jalanan Islam kita di pukul 8 malam sampai 9.30. Maka selepas pada malam ni kita akan mula pukul 8.30 sampai ke pukul 10, sejam setengah. InsyaAllah ibu bapa boleh bersama kita melalui Yatim TV. Alhamdulillah, hari ni hari Isnin 24 Rajab 1442 bersamaan dengan 8 Minakum 2564. Bermakna kita berada di kepala Ramadan lebih kurang 30 ni hari. Allahumma balighna Ramadana. Ya Allah, Tuhan kami, bawalah buat kami semua, ya Allah, bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Sebab kami penuh dengan dosa yang kami lakukan, hak nampak tengok dan hak tak nampak tengok, hak lepas mari dah dan hak lagi akan datang. Hamba-Mu yang berada di muka bumi ni, kita nak minta peluang untuk kami basuh dosa dan jauh daripada neraka-Mu, ya Allah. Alhamdulillah, kepada kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hidup kita ni rolik umur lah biasa tu. Bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam umur baginda 93 tahun lebih. Maka kita pun duduk keadaan macam tu lah, rolik umur. Cuma bagi orang beriman, umur sebanyak 93 tahun, sekiranya dia cek dia bekalan, maka umur dia tak rugi. Sebaliknya, orang yang iman tu tak erat, dia tak rebut untuk nak beribadat kepada Allah. Dan pak harap pak kita semua yang duk menonton rancangan Jalan Islam ni, duk di kaca TV, Yatim TV ni, kita minta jadi umur yang Tuhan beri kepada kita tu berguna untuk dunia dan kita dapat kebahagiaan di akhirat kelak. Hak ni hak kita nak. Pinawan pusatทั้งหลาย Alhamdulillah, ค่ำคืนนี้ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ต้องชูกรต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้โอกาสพวกเรานะฮะอยู่ในห่วงเวลาที่เปรียบเสมือนว่าเป็นประตูบานแรก
ที่กำลังจะเปิดประตูรอมฎอนนั่นก็คือประตูชะบานรอจับและก็ชะบานวันนี้วันที่24รอจับนั่นหมายถึงว่าเรามี36วันนะที่จะเข้าสู่ประตูรอมฎอนขอให้อัลลอฮ์นำพวกเราทุกท่านเข้าสู่รอมฎอนให้ได้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับชีวิตเราเนี่ยถ้าดูเฉลี่ยอายุนะฮะตามแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือ63 ปีกว่าฉะนั้นคนที่มีอีหม่านที่เข้มแข็งเนี่ยเขาสามารถที่จะสะสมเสบียงความดีเสบียงตออัตต่ออัลลอฮ์เพื่อจะไปใช้ในโลกหน้ายังไม่มีอะไรที่มาแลกได้เลยนะครับแต่บางคนยังเพลิดเพลินกับโลกใบนี้ยังไม่มีเวลาที่จะเติมเต็มชีวิตที่จะเอาเสบียงเนี่ยไปใช้ในโลกหน้ายังไม่ได้คิดที่จะเริ่มต้นเก็บเกี่ยวแต่เราขอให้พวกเราอัลลอฮ์นำไปสู่เดือนรอมฎอนให้ได้เพราะชีวิตแต่ละวันเราเชื่อเราต้องสะสมบาปที่เรามองไม่เห็นที่เรามองเห็นแล้วก็บาปที่ผ่านมาและบาปที่จะมาถึงนะฮะหวังว่ารอมฎอนเนี่ยทุกคนถึงแล้วก็นำไปสู่การทำอิบาดัตที่สมบูรณ์นะครับkaum muslimin muslimat penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian dan kita ni selaku manusia ni Tuhan buat fitrah dia ada kalau segar nampak kita segar kita makan sedap kerja sedap tidur cenera nah buat kalau ada hajat tepi belakang segar sedap dan orang biasa kata kita oi segar weh demo ni pak do ni pak teh ni pak ni ustaz ni datuk ni dia kata sebab dia nampak segar. Tapi ada satu ketika badan kita lemah. Nah, lemah. Dan yang kita nak laginya tiap-tiap ibadat hak Tuhan suruh buat ada kala kita boleh ponpron, kita boleh buat di hari lain boleh. Tapi ada kala ibadat Tuhan tetap keadaan lagu mana sekalipun awak kena buat. Kemar dengan hidup kita. Kita hidup ibadat kena buat. พี่น้องที่ชมรายการญาณอิสลามในค่ำคืนนี้ครับอัลลอฮ์สร้างเราขึ้นมานะครับมันจะมีอิบาดะห์หลายอิบาดะห์ที่เราผ่อนปลนได้ทำไม่ได้ในช่วงเวลานี้อาจจะทำในเวลาอื่นได้แต่บางอิบาดะห์ตออัตต่ออัลลอฮ์ชีวิตมีชีวิตอยู่อิบาดะห์ก็ต้องคู่กับชีวิตที่มีอยู่ไม่สามารถที่จะผ่อนปลนได้เลยแต่อิสลามมีวิธีการที่จะทำให้อิบาดะห์นั้นเราสามารถทำในสภาวะการที่ไม่ปกติที่เราจะมาพูดคุยในค่ำคืนนี้ผู้ชมครับนั่นก็คือละหมาดเราได้ยินอายะของอัลลอฮ์บอกในซูเราะห์อันนิสาท้ายอายะที่103บอกว่าอัลลอฮฺบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอินนัสศอลาตะกานัตอะลัลมุอ์มินีนกิตาบัมเมากูตาแท้จริงอัลลอฮ์บังคับให้เราละหมาดเป็นเวลาเฉพาะเวลาคุณจะอยู่แบบไหนอยู่ตรงไหนอยู่อย่างไรอาการของคุณจะสุขภาพดีสุขภาพไม่ดีป่วยเจ็บป่วยคุณจะต้องละหมาดทิ้งไม่ได้เลยครับแต่จะให้คนอื่นละหมาดลูกหลานละหมาดไม่ได้จะบอกว่าหลานเอ้ยละหมาดให้โต๊ะหน่อยไม่ได้อาแบละหมาดให้อเด็กหน่อยไม่ได้พ่อแม่ละหมาดให้ลูกหน่อยไม่ได้เราจะต้องทำเองด้วยเหตุนี้ค่ำคืนนี้อัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ให้เวลาของพวกเราก่อนจะถึงรอมฎอนเนี่ยเราจะมาพูดคุยเรื่องของคนป่วยหรือว่าเจ็บป่วยทุกรูปแบบละหมาดต้องทำป่วยก็มาแต่ละหมาดต้องทำแล้วเมื่อเราป่วยเนี่ยอิสลามเขามีวิธีการอย่างไรแต่ก็ศาสนาบัญญัติมีวิธีการละหมาดอย่างไรตามแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมค่ำคืนนี้อยากจะให้ปะทั้งหลายนะฮะรับฟังกลัวว่านะฮะสักวันหนึ่งเราตกในสภาพที่ป่วยเหมือนกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้เราจะปฏิบัติถูกkaum muslimin penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian malam ni pak nak suruh kita dengar molek sebab semaya dengan kita je tak lagi nah ya kemar duk hidup semaya mati cop habis maka sekiranya kita tak sihat semaya kita nak semaya baik mana banyak orang nak tanya nak semaya baik mana ni duk tubik kecing sokmo ni nah darah duk nanah sokmo ni insyaallah malam ni Allah Ta'ala หัตตาให้เป็นน้องkita นะอัลลอฮ์ส่งวิทยากรที่มาพูดคุยกับพวกเราในค่ำคืนนี้
เป็นวิทยากรประจำรายการผู้ทรงรอบรู้เรื่องของนะฮะศาสนาบัญญัติแนวทางการปฏิบัติในแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเมื่อคุณป่วยเราจะสอนละหมาดอย่างไรนี่หัวข้อในค่ำคืนนี้jadi malam ini kita nak kecek semaya orang sakit bagaimanakah kita nak buat mengikut cara Islam yang disusun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ni ahli panel pertama duduk sebelah kanan Pak O iaitu Datuk Hamka Makwi dan sebelah kiri Pak O iaitu Ustaz Muhammad Sanman. Alhamdulillah ahli panel kita pun kalau tak ada capek gitu ini insya-Allah mereka tak ke bersama kita dalam rancangan jalanan Islam. Baik, kita nak pergi kepada Datuk supaya keren dulu kata semaya ni satu amalan yang wajib tak boleh tinggal. Maka sekiranya badan kita uzur, Islam tu nak kecek baik mana, nak suruh kita buat baik mana, dan kita nak amal baik mana supaya kita boleh taat kepada Allah Ta'ala sampai suh hayat kita. Fadal, masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا. Muslimin muslimat, kaum ibu, kaum bapa sidang, penonton yang dimuliai, yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama kali sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang barakah dan malam yang mulia yang kita harap kebaikan daripada Allah Taala dalam peluang yang masih Allah Taala beri kepada kita untuk kita muzakarah tentang ilmu yang manfaat, insya-Allah. Ilmu yang kita akan guna dalam hidup harian kita sebagai witi muslim, hamba kepada Allah Taala. Kerana dunia ni tempat untuk kita berbekal dengan amal soleh, dengan amal taqwa, dan bekalan yang disuruh kita sedia tu maksudnya bekalan yang amal yang soleh, yang betul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak syak amalan yang diterima tu amalan yang kita kerja terutama sekalinya ikhlas kepada Allah, lagi pula betul kena dengan hukum, dengan cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sebagaimana beri mukaddimah oleh pengurusi kita pada malam ini, kata semaya ni tentu sekali satu ibadat daripada rukun Islam yang 5 perkara tu, dan rukun Islam yang penting sekali, amalan yang paling afdal sekali. Nampak tu? Jadi ditutup untuk kita orang mukallaf ni semaya. Semaya apa nama ni, waktu kita sihat cerak dah jelas, sakit pun masih lagi suruh kita semaya. Cuma cara tu Islam, cara Nabi ni cara mudah, diberi peluang kepada kita tu ambil rukhsah daripada kemudahan yang diberi oleh agama. Kerana Islam ni sebagaimana ayat yang Allah Taala ayat tu, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Allah Taala tidak jadi ke atas kamu dalam agama ni daripada payah, susah payah. Satu ayat lain kata yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Taala menghadap kepada kamu tu akan mudah. Allah Taala tak ada nak kepada payah. Sebab tu mana cara umumnya al-Islam tu ad-dinu yusrun. Agama Islam ni mudah. Yang mari pasal mudah makna
bentuk taklif, bebanan perintah yang disuruh dalam agama tu, cara umumnya dia mudah dah. Tak ada payah. Kata semaya ni tak boleh nak semaya satu fardu yang Tuhan suruh semaya ni payah. Tak kuasa nak semaya. Tak ada lagu tu. Jadi mudah. Semaya ni boleh semaya, puasa boleh puasa, keluar zakat boleh keluar zakat, haji boleh buat. Semua taklif Tuhan dan perintah Tuhan biasanya boleh buat. Boleh buat, pada asalnya boleh buat. Begitu juga dalam bentuk larang suruh kita tinggal pun, ya boleh tinggal lah. Bukan kata siapa tak boleh nak tinggal. Tak. Tu makna kata Allah Ta'ala tu nafi daripada agama ni haraj. Haraj tak ada dalam agama. Nampak? Itu cara umum. Kemudian dalam fardu-fardu ataupun amalan-amalan yang sudah mudah dah tu. Kalaulah takdirnya berlaku di beberapa keadaan yang jadi ada susah payah, ada masyakkah. Kalau dalam fiqh dia dalam fiqh dia sebut masyakkah. Dalam bahasa asal tu ada susah payah gapo. Diberi rukhsah suku pula, diberi kemudahan suku pula. Untuk nak bui kita tu boleh buat. Boleh buat amalan yang tersebut. Di antaranya semaya orang sakit. Ia bermula daripada ambil air semaya lagi. Bermula daripada ambil air semaya lagi. Jadi sebenarnya sikit saya nak mukadimah berkenaan dengan masalah sakit ni. Sebenarnya sakit ni kita tak ada nak. Disuruh kita berdoa supaya Allah Ta'ala beri sihat, beri selamat, beri afiah. Ya Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Kita dak minta semua, minta sihat, minta selamat, minta afiah dunia dan akhirat. Tapi Allah Ta'ala tu dia nak uji juga hamba-hamba dia. Kadang-kadang apabila uji tu jadi dia boleh sakit. Maka orang sakit ni apabila diuji dah, mesti dia bersabar dan dia kena harap kata daripada ujian, disebabkan ujian itu ada faedah. Saya nak mukadimah sikitnya berkenaan beberapa hadis. Ayat kelebihan orang sakit ni. Kerana kata kalau tanya tu, kena sakit dah kena semaya lagi. Terutamanya kena ingat kata daripada sakit tu ada rahsianya, ada hikmahnya, ada faedahnya. Di antaranya Nabi SAW ada sabda dalam satu hadis, hadis sahih Bukhari Muslim. Nabi kata ma yusibul muslim min nasabin wala wasab wala ham wala huznun wala adhan wala gham hatta syawkah yushakuha illa kaffara Allahu biha min khatayah. Mana tidak menimpa seorang muslim daripada penat, daripada sakit, daripada susah, duka cita, berserabut, apa-apa menyakiti mari menimpa pada dia, duka cita, risau. Semua tu apabila kena menimpa orang muslim, hingga siapa Nabi kata kalau duri mari cocok sekalipun Allah Ta'ala nak kifarat daripada dosa-dosa seorang. Masya Allah. Ini maknanya kalau kita dengar balas ni jadi mana kata jadi semangat kita ataupun tak terlalu orang panggil risau duka cita sangat. Karena di sebalik ujian saat ni ada faedahnya kifarat dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu hadisnya Nabi kata ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'ah. Ini hadis Tirmizi. Ulama kata hadis ni darajat dia hasan sahih. Mana senantiasa bala tu duk menipu orang mukmin, lelaki dan perempuan. Bala tu pada diri dia, pada anak dia, pada harta dia. Hingga siapa orang ni dia mati temu dengan Allah Ta'ala tidak ada kesalahan, cuci bersih. Subhanallah. Tengok tu kan, saudara-saudara kita, ayah-ayah kita, bapa-bapa, ibu-ibu kadang-kadang
Allah Ta'ala uji lama panjang belum tahu nak siapa nak mati tu. Bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun pun ada. Panjang sakit, duduk dalam sakit. Nah, maka hak ni dah kepada keluarga-keluarga, kepada adik-beradik, pada kawan-kawan kerabat gapo tu, ya kena ingatlah. Kata Allah Ta'ala tu sedia nak kifarat dosa dan sedia nak beri keampunan, cuma perlu kepada apa nama ni, ada kesabaran. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, jadi saya mukaddimah ni katanya dalam agama ni Allah Ta'ala nafi haraj, tak ada haraj, tak ada susah payah. Nah, ada kemudahan. Ada salah satu daripada kata ulama, dia kata bila Allah Ta'ala tu nafi tak ada susah payah ni, nah, kita nak fikir kata dalam syariat Tuhan ni ada susah payah tu, tak boleh fikir dah. Tak boleh fikir dah. Sebab nafi dah. Nah, Tuhan nafi habis cuci dah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Nafi tu nafi habis cuci, tak ada susah payah. Dia kata bagaimana kita nak hidup fikir kata dalam syariat Tuhan, dalam hukum Tuhan ni ada rusak dan ada mudarat. Jadi kita nak fikir kata ada payah, susah tu sudah tak boleh dah. Tuhan nafi dah. Dalam dua bentuk saya sebut ni. Mana bentuk mula-mulanya syariat tu mudah dah. Apabila ada kepayahan, Tuhan mudah pula. Jadi tak ada lah. Nah, macam kata kalau kita nak misal cara umumnya, pada asalnya kena berwuduk. Bila tak boleh nak berwuduk dengan syarat-syaratnya dah dibolehkan tayamum. Ya, semaya yang kita nak kecek lagi kata semaya tak kuasa berdiri, boleh menyatak. Tak boleh menyatak ngiring. Nah, puasa tidak boleh nak puasa kerana duduk dalam sakit umpama kata, boleh qada pada hari lain. Maknanya apabila ada keadaan tertentu, Islam beri cara mudah pula. Itu makna tak ada haraj, tak ada haraj. Bagaimana kalau kita nak fikir kata semaya ini tak molek, dia fasad, rusak, sampai dia semaya ini mudarat, sampai dia puasa ni mudarat, tak molek sini, tak molek, tak betul. Kalau jangan itu tak apa, kalau ada fikir balah tu tak boleh sama sekali. Rusak dah, rusak. Karena kita beriman dengan iman yang sof, yang cuci kata semua syariat Allah Ta'ala tu hak rupa suruhnya tentu sekali ada faedah dan ada kebaikan. Hak rupa larang tu kalau kita kacau buat, degil buat, tentu sekali bawa kepada bahaya. Hak tu iman, hak cuci bersih kena fikir balah tu. Nampak tu? Nah, sebab tu dalam masalah semaya, orang sakit yang kita nak muzakarah pada malam ni, jadi semaya, oleh kerana semaya ni satu ibadat yang ia berkait dengan masalah taharah. Nah, masalah apa nama ni, at-taharah makna bersih cuci. Nah, bersih cuci pada pakaian, cuci pada tubuh badan, cuci pada tempat semaya, dan cuci daripada hadas kecil, hadas besar. Nah, bukan kata nak masuk semaya lalu bahawa sakit ya ada payah sini lagi. Dah sakit kadang-kadang payah nak ambil air semaya. Nah, dah sakit duk apa nama duk pasang air kecil pun duk tubik ko apa nama waya dah. Karena kalau orang tu pasang kena pakai pempos. Nampak? Jadi sakit nampak. Susah cemas dah kalau kita fikir. Nah, tapi mana kata apabila duduk dalam keadaan balas tu, bukan makna kata kita nak ambil sebab kata tak boleh semaya, payah, tak boleh semaya, bakal tak semaya. Tak boleh lagu tu. Nampak tu? Sebab tu dalam masalah pertamanya, wajib ke atas orang semaya ni, mula-mula sekali pada asalnya, wajib ke atas orang yang nak semaya ni, dia membersihkan badan dia daripada najis. Ini pada umumnya wajib kena bersih daripada najis. Kalau takdir tak kuasa, tak kuasa, tak ada sungguh, tak kuasa sungguh, maka dia mesti semaya dalam keadaan itu. Maka semaya itu ulama kata semaya dia sah. Dia tidak boleh, tak harus dia nak tinggal semaya dengan dia berhujah kata dia duk belomo dengan nazis, tubuh dia cuma
tak boleh nak berhujah. Pada asal kalau dia kuasa, dia kena bersuci daripada najis seboleh mungkin. Tu. Tapi kalau takdir kata tak boleh, tak ada Allah sungguh tak boleh. Maka kalau masih akal ada kak, nah, dia mesti semaya dalam keadaan balas tu, tidak boleh nak berujar kata aku cuma aku tak boleh semaya ni, tak boleh. Itu kata ulama lagu tu. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya istinja. Nah, istinja. Istinja selepas pada qada hajat. Nah, hak ni wajib. Nah, apabila ada najis tubik kau ya kena istinja lah. Istinja lepas pada qada hajat wajib. Lepas tu cara istinja afdalnya himpun di antara sapuh dan juga basuh dengan air. Basuh ni sapuh ni makna kata dengan batu tu lah. Batu ataupun apa tisu sebagainya. Nah, kemudian basuh hati dengan air. Cara himpun tu lebih molek sekali lah. Nah, kerana kalau kita basuh lalu tu boleh. Nah, kalau orang bangsa kata kena guna salah satu daripadanya afdalnya air lah. Tapi hak moleknya himpun dua ni. Nah, sapuh dulu, lepas tu baru basuh. Tapi kalau takdir kata tidak boleh nak guna air, maka cukup dengan sapuh. Itu panggil istinja. Istinja. Ni ya apa ni? Berkait dengan orang-orang sakit ni. Nah, juga berkait dengan orang sakit. Nah, begitu juga wajib ke atas orang nak semaya saat ni bahawa dia tu membersihkan pakaian dia. Nah, yang dia nak semaya tu dan tempat semaya. Tu pada asalnya. Jika dia lemah tak kuasa nak tukar pakaian yang belum najis. Nah, ataupun nak tukar hampare. Hampare tempat kan orang sakit biasa dah itu. Ya tak kuasa nak tukar pakaian, tak kuasa nak tukar tempat tu ataupun nak beralih daripada tempat saat ni, maka dia mesti semaya dalam keadaan balas tu, maka semaya dia sah. Ni ambil atas rasa kata masyakkah lah. Suk tak boleh lah. Suk tak boleh kena semaya. Tapi kalau boleh tu mesti. Tu syarat dah. Mesti kita bercuci semua ni. Nah. Begitu juga orang sakit hak peseng dia panggil apa ni? Dia panggil kecing dedah. Silasul bol dah dia panggil kecing dedah. Kecing hak peseng tubik. Sama-sama tak ada. Hak ni dia kena bercuci lah. Dah tempat tubik kecing dia tu. Lepas tu dia kena berwuduk tiap-tiap kali nak semaya lepas pada masuk waktu. Lepas pada masuk waktu dia ambil wuduk setiap kali. Ya basuh mesti basuh badan dia, tubuh badan dia hak kena najis tu. Kemudian lepas pada dia semaya fardudah tu, dia boleh semaya sunat apa nama lepas pada tu siapa ikut cakap dia lah. Dan ulama kata juga boleh dia setuh mushaf hingga sampai masuk waktu semaya yang lain. Tu bagi orang apa nama ni pesen kecing hak ni. Kecing dedah, kecing tubik semua. Di antara juganya orang hak pesen pakai waya kecing dah. Tu. Hak ni juga dia tu semaya dalam keadaan balas tu lah. Kerana hukum dia nya hukum serupa dengan orang sak ni. Hukum orang silasul bol sak ni, orang kecing hak tubik semua juga. Mana setiap kali dia itu dia ambil wuduk lah dah. Wallahu alam. Kemudian lagi nya orang hak jadi ada penyakit kecing saat ni tu, kain dia pada asalnya dia kena cuci bersih. Kalau tak ada payah pokok asalnya kena cuci bersih. Kalau suk tak bolehnya maka dimaaflah dia tu. Dimaaflah dia kerana berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Mana apa saja yang aku perintah kamu ni dengan sesuatu, maka
buatlah daripadanya apa yang kamu kuasa. Tu mastata'tum. Nah, mastata'tum. Mengikut kadar kamu kuasa. Mana kita boleh buat hak pada asalnya seboleh-bolehnya. Tapi tak lehnya kita buat kadar kuasa. Itu ambil tahdid ni lah. Nah, kaedah apa nama ni yang ulama fiqh buat mari dalam qawaid fiqh tu al-masyaqqah tajlibut taisir. Apabila ada masyaqqah tu maka jadi sebab pada adanya kemudahan. Walau begitu pun orang hak pasal duk kecing gapo ni tu penyakit panggil kecing dedah, kecing tubik seumur tu dah itu. Dia tu kena ihtiyat, kena beringatlah seboleh mungkin supaya air kecing dia tu tidak kena pakaian dia, tidak kena tubuh dia, tidak kena tempat semaya dia. Seboleh mungkin dia kena jaga, kena beringat. Nah, mana ambil hak kuasa dulu. Ambil kuasa dulu. Yang hidup pelangah lalu. Nah, ambil hak kuasa seboleh mungkin dulu dia tu beringat. Nah, sebanyak mungkin, seboleh mungkin. Nah, begitu juga hak peseng orang hak lagu mana ni? Hak ni barangkalinya peseng pakai pempos kadang-kadang dah. Maka hak ni dia disuruh semaya, lepas pada dia tukarlah. Boleh tukar, kena tukarlah. Dah tukar pempos bohok lain. Dah. Mana kata basuh cuci, ambil semaya, tukar. Nah. Dan begitu juga kalau siapa tahap ni enggak, ulama kata dia harus jamak di antara zuhur dan asar. Nah, pada salah satu waktu daripada dua-dua waktu saat ni. Ataupun mengerik dengan isya. Nak semaya takdim pun boleh, semaya dalam takhir pun boleh. Mengikut apa yang jadi kemudahan bagi dia. Nah, fala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tu sakut pak dengan masalah apa nama ni? Cara bercuci daripada najis. Nah, kemudian yang kedua, nanti hak sakut pak dengan semaya lagi, insya-Allah Ustaz Ahmad akan sambung. Saya nak pelabih ni. Yang keduanya taharatul hadas. Hak saat ni taharatu minan najis. Cuci pada najis balas saat ni. Adapun bercuci daripada hadas ni, ulama kata wajib ke atas orang hak nak semaya tu dia kena bersih cuci daripada hadas ni dengan air. Maknanya ambil wuduk. Untuk nak mengangkat hadas kecil dan maning wajib yang kita panggilnya untuk mengangkat hadas besar. Itu hak asalnya. Tapi apabila duduk dalam keadaan yang tak kuasa nak guna air, boleh jadi kerana tak kuasa. Kerana lemah dia, sakit kan ni. Sakit tak boleh nak bergerak, tak ada orang tolong. Tuai sakit nak bergerak tak boleh. Lepas tu tak ada orang bantu. Takdir kata duduk dalam keadaan tak ada orang bantu, tak ada orang tolong. Ataupun kalau guna air dia takut jadi tambah sakit ataupun lambat sembuh, maka apabila guna air jadi balas tu, maka disuruh dia tu tayamum. Disuruh tayamum. Mana ni hukum berkaitan dengan masalah menyuci daripada hadas. Mana diganti dengan cara tayamum. Untuk sakit saat ni. Bukan kata nanti siapa kata jadi sakit, qadar kata ulama kata qadar kalau guna air tu jadi lambat sembuh tu pun diboleh dah. Tayamum. Diboleh dah tayamum. Berdalil dengan ayat hak sakut pak dengan tayamum, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ulama sebut kata sakit balas mana? Kalau demam lagu mana demam? Demam panas ni. Ulama kata bukanlah demam panas ni daripada sebab-sebab untuk nak tinggal wuduk dan tinggal maning kepada tayamum. Tak boleh kata. Sebab apa? Sebab air ini dia tidak boleh buat jadi dia kata tidak li'annal ma'a la yaziduha. Tak ada jadi kau tambah demam dak dia kata. Wala yuakhir bur'aha. Tapi pada asalnya air ini dia boleh menyejuk. Panas dia pun molek. Panas ni kita lak tak apa air. Sebab tu dia kata humma ni penyakit demam biasa ni bukan sebab untuk tinggal air. Bukan sebab untuk tinggal air. Maknanya dia boleh ambil semaya lah ni. Sakit ni dia boleh kena air. Dia boleh kena air.
Lepas tu cara tayamum tu lah. Cara tayamum tu sebagaimana dalam fiqh wak. Kita apa nama ni? Guna turab, guna debu, tanah yang bersih cuci tu. Kita tepukkan dua tangan kita, kemudian sapuh muka dan tepuk pula sekali lagi. Dalam mazhab Syafi'i tepuk 2 kali, dan sapuh lepas pada tu sapuh apa nama ni? Tangan hingga ke siku, kanan dan kiri. Tu dalam mazhab Syafi'i. Dah ada satu pendapat lain lagi tu, tepuk tu hanya sekali saja. Tepuk hanya sekali, sapuh muka dan juga tangan tu ada satu pendapatnya sekerat aja. Sekat-sekat ni ya. Mana kata boleh pilih dua tu lah. Kalau pada umumnya dalam mazhab Syafi'i itu darbatain dipanggil, 2 kali tepuk. Sekali tepuk untuk sapu muka, sekali tepuk lagi untuk sapu tangan hingga ke siku. Dua belah tu. Satu mazhabnya, satu kali saja tepuk tu untuk sapu muka dan sapu tangan hingga sapa sekat gelai tangan saja tu cara tayamum. Jadi semua tu berdasar kepada dalil. Di antara dalilnya hak Nabi SAW pernah wayak kepada Ammar ibnu Yasir. Nabi kata, innama kana yakfika hakaza, fadaraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikaffaihi al-arda wa nafakha fihima summa masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Jadi Nabi wayak pada Ammar lah, kata mung cukup buat balas ni. Maknanya Nabi tu tepuk di atas tanah. Satu riwayat kata darbah wahidah, sekali tepuk. Lepas tu siuk dulu, tak boleh jadi berkat debu banyak berdaah tu. Kemudian sapu muka dan kaffaihi ni, kalau kaffaihi ni mana sekali saja. Itu itu dalam khilaf dalam fiqh lah. Setengah ulama tu pergi kuat pendapat ni, setengah sebahagian tu kuat tu fiqh lah, insya-Allah. Jadi apabila nak tayamum, kalau dia tak kuasa nak tayamum sendiri, maka disuruh orang lain tayamum bui. Bukan buat tak boleh tayamum sendiri juga, bakal sudah kat tu dak. Kena wi orang lain tayamum bui, orang sakit ni. Orang lain tepuk wi lah, orang lain tepuk, orang lain comor wi lah. Maknanya sapu wi. Muka dan tangan dia tu. Kemudian apabila tayamum semaya dah kak, apa nama, dia duduk dalam cuci balas tu lah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, mana masuk waktu lain itu ambil tayamum semula. Setengah mazhab tu kata kalau duduk tak ada jatuh air semaya kak, masih boleh guna lagi tayamum yang pertama itu, mengikut khilaf dalam fiqh lah dah. Apa nama ni, tayamum pula tu dia jadi batal, ada jadi batal juga. Semua perkara hak jadi batal wuduk, tayamum batal lah. Semua kita ngaji bab wuduk. Apa kata hak jadi batal wuduk, maka apabila jadi masa kita tayamum, maka jadi batal juga tayamum kita. Dan jadi batal tayamum juga ni apabila kita kuasa guna air. Sekarang ni sakit dia sial lah, boleh guna air, jadi batal lah tayamum saat ni. Begitu juga maning. Orang yang tak kuasa, dia nak maning junub dengan air gak. Tapi dia kuasa untuk berwuduk. Maka ulama kata dia tayamum untuk maning junub. Kemudian kalau dia kuasa lagi ambil wuduk, dia kena ambil wuduk lah, mengangkat hadas kecil. Mungkin kata tayamum sudah berlaku dak. Kalau masih dia boleh berwuduk lagi. Pas tayamum masalah maning ni pun dia masih ada tempat-tempat boleh kena air tu, kena diru lah. Kena diru juga. Mana kena maning lah. Cuma tayamum tu qadar kata orang panggil gati, tempat yang tidak boleh kita maning seluruh badan. Itu sebahagian daripadanya, sikit lagi nya orang hak peseng siapa tahap tak kuasa nak ambil wuduk dan tayamum. Kerana tak kuasa semua tu lemah. Ataupun tak ada air. Siapa aku
nak tayamum pun tak boleh dah. Masa pun spek dah. Maka ulama kata dia wajib semaya dalam keadaan balas tu. Nah, tidak harus dia nak takhir semaya daripada waktunya. Nah, tak boleh mana kata nak tinggal saja gitu, tak boleh lah. Kecuali dia ada niat nak himpun ataupun niat nak jamak semaya, nak jamak semaya. Itu sebahagian daripadanya berkaitan dengan masalah orang sakit sebelum pada dia nak semaya. Sebelum pada dia nak semaya. Wallahu taala alam. Jazakallah. Terima kasih kepada Tok Hamka. Penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian, apa rasa penjelasan yang diberi oleh Datuk saat ni kita selaku beriming kita nampak gambar. Nah, gambar lagu mana? Dari segi pakaian, kalau kita boleh tukar pakaian yang ada najis, kita kena tukar. Nampak? Emo baju kita, kain kita, sejadah kita, hamparan kita, kalau gelomok tok dengan najis kita kuasa tukar dan boleh tukar, kita kena tukar. Boh tak ada najis. Nampak tu? Nah. Tapi sekiranya kita tak kuasa tukar, tak boleh tukar, nak akad tak boleh, nak buai tak boleh, maka Datuk kata pekoh suruh buat macam itulah. Semaya keadaan macam itulah. Tak ada orang bantulah mana. Mana tak ada orang bantu, tak boleh nak buat, tak boleh nak buat dah. Nah, dengan kuasa dia tak boleh nak tukar lah, tak boleh dah. Maka terpaksa dengan pasal itu. Ingat tu nah. Kalau tak ada kuasa dengan tak ada orang nak tolong tukar, bukan kita nak lock busuk malah macam gitulah. Tak boleh. Kita nak lock keadaan najis tak boleh. Syarat tak ada orang nak tolong tukar, dia tak kuasa nak tukar, maka pekoh benar macam tu. Pakainya ataupun hamparan. Nah. Yang kedua pula di segi penyakit yang orang panggil berterusan seperti kecil dedah. Kecil dedah dia tu baik sama. Tu baik sama. Maka cara dia kita tukar paper hak lain, kita berwuduk, nah kita semaya. Tak saya ikut dia, saya paper pun tak ada dah, ada dua dah. Kalau tukar lain tak ada lah, kena beli lain pula. Tak boleh. Nah, sebab paper je kita pakai tu kita kandung najis. Kecuali kita nak buai tak boleh. Tak kuasa nak buai tak boleh dah. Maka Islam, nah bagaimana Datuk Azhar ni, dia benar macam tu. Ingat nah, masakoh orang satu sekali kalau tak boleh nak buat dah, maka Islam anuya. Tapi kalau kita boleh usaha, oleh itu anak yang jaga kepada ibu dia ataupun suami isteri jaga pada pesakit keadaan macam tu, kita kena reti cara nak tukar. Nah, untuk supaya semaya mereka itu bersih dan diterima oleh Allah Taala. Dan satu laginya, nah, tayamum. Sekiranya tak boleh guna air, maka Islam benarkan tayamum. Walau kita tak boleh nak panak, tayamum tak boleh dah. Nak ambil tak boleh, maka dibenarkan orang lain tu nak tayamumi kepada orang sakit. Ini nak ayat kata Islam tak boleh jadi benda tu jadi berat bagi kita untuk nak beribadat kepada Allah Ta'ala. Ni segi wuduk, nak ambil asmanya baru ni. Nah, maka dengan sepitah lalu kita dengar ada saat ni, insya-Allah selepas pada ni, kalau kita hidup kita temu dengan anak kita, temu dengan kita sendiri, kita boleh royak kepada orang segar kata, tolong cara macam ni. Insya-Allah deh, penonton deh. พี่น้องศรัทธาทั้งหลายครับในกรณีที่เราเจ็บป่วยนะครับสิ่งที่เราจะต้องดูแลเป็นพิเศษเพื่อจะดำเนินการละหมาดนั่นก็คือเครื่องแต่งกายของเรานะฮะผ้าปูที่เราจะละหมาดที่จะนั่งทับอยู่บนผ้าปูตรงนั้นจะต้องปลอดจากนาจิสเช่นเดียวกันนะครับจะต้องเปลี่ยนนะฮะให้เสื้อผ้าปูของเราสะอาดจากนาจิสเราจะละหมาดได้แต่กรณีเราไม่มีไม่สามารถที่จะเปลี่ยนผ้าตรงนั้นได้จะเปลี่ยนเสื้อผ้าเราได้อิสลามอนุญาตเราใช้ผ้านั่นแหละละหมาดนะฮะฟังดีๆว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้ไม่ใช่เรากุปิเราขี้เหนียวเราไม่อยากจะเอาพื้นใหม่มาไม่ได้แต่ในกรณีไม่สามารถจริงๆนะครับเพราะเราจะปฏิบัติเราจะต่ออัตต่ออัลลอฮ์ฉะนั้นอิสลามมีวิธีการไม่ให้เรานั้นเดือดร้อนโดยกระบวนการของศาสนาบัญญัตินะครับselepas pada ni insya-Allah penonton kita nak klik kepada cara semaya pula. Hak Datuk Hamka ayat saat ni tu persiapan berwuduk baik, tayamum baik, cek dia pakaian baik, cek dia buang najis baik, bersih pada najis. Maka kita nak tengok cara nak semaya bagi orang sakit
Dalam Islam dia ajar macam mana? Sakit goning kena duk baik mana, sakit macam ni kena buat baik mana, supaya kita tak luput taat pada Allah Taala. Ingat dah, sakit tu yang masih wajib kita solat 5 waktu cukup. Dengan keadaan yang Ustaz Mak akan beri kepada kita. InsyaAllah kita minta Ustaz Muhammad Salman beri penjelasan cara semaya orang sakit. Fadal, masykurah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتكอัลฮัมดุลิลละห์ขอความสันติความสงบสุขความเป็นสิริมงคลเราะห์มะห์บารอกะฮ์นะครับจึงมีแด่พี่น้องทุกท่านที่ร่วมรับชมรายการอยู่ในขณะเวลานี้คืนนี้พี่น้องครับเป็นเรื่องที่สำคัญกับพี่น้องมากเนื่องจากนี่คือสิ่งที่เกือบจะทุกคนต้องประสบในชีวิตนะครับบางคนนี่อาจจะตายเลยนะครับรถชนไงอาจจะไม่ได้ทันได้รู้เรื่องนี้ผมขออนุญาตที่จะได้ย้อนกลับไปนะครับเรื่องน้ำละหมาดนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเมื่อกี้อุสตาอากาศคุยภาษาลายูหมดเลยก็เลยจะให้พี่น้องที่ฟังภาษาไทยได้เข้าใจด้วยนะครับเพราะว่ามันสำคัญมากแล้วก็กลัวว่าถ้าไม่ได้คุยในคืนนี้บางทีหลังนี้ไปนี่คุณต้องนานก็ได้คุยกลัวมันจะไม่ทันได้คุยอีกนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนประสบพบเจอแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้ก็คือเรื่องของการละหมาดก่อนที่จะละหมาดนะครับซึ่งการละหมาดให้กับของผู้ป่วยหรืออันนั้นของผู้ป่วยเนี่ยเป็นสิ่งที่สังคมณวันนี้ละเลยกันค่อนข้างที่จะมากนะครับผู้ป่วยเองที่ป่วยเนี่ยที่จริงแล้วในอิสลามมองว่าเป็นนี่คือโอกาสที่อัลลอฮ์ยังคงให้กับทุกคนเท่าเทียมกันธรรมดาถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับคนที่ป่วยเขาให้อยู่บ้านให้ไปไหนหรอกไม่มีวันได้เข้าเฝ้านะครับคนใหญ่คนโตเขาไม่ให้ไปแต่อัลลอฮ์ตะอาลาให้โอกาสกับเราทุกคนเท่าเทียมกันในการเข้าเฝ้าพระองค์คือการละหมาดนะครับแต่ก็มีเงื่อนไขพี่น้องครับเนื่องจากการละหมาดเนี่ยเราทิ้งไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่เมื่อกี้เราตู้ได้คุยเรื่องของงั้นก็ลำบากสิครับไม่เลยครับนะไม่ใช่เป็นการแต่นี่คือโอกาสที่ดีที่อัลเลาะห์จะให้เราเพราะว่าการเจ็บป่วยเนี่ยมันคือการอภัยบาปมันคือการให้โอกาสคนที่ป่วยเนี่ยเขาได้ลดบาปของตัวเองไปโดยปริยายนะครับถึงขั้นที่ในวันกิยามะห์เนี่ยนะครับคนที่ดีๆอย่างเราสุขภาพดีเนี่ยจะอิจฉาคนป่วยถึงขั้นที่ถ้าฉันมีอยู่ในโลกหน้าในโลกดุนยาเนี่ยจะให้เขามาเฉือนเนื้อฉันให้ฉันได้เจ็บได้ป่วยเพราะว่านั่นคือการอภัยบาปที่มากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสที่เป็นเสมือนสิ่งที่อัลเลาะห์ให้กับคนทุกคนไม่เท่าเทียมกันท่านที่สุขสบายในวันนี้อาจจะมีตัวโอกาสดีนะครับแต่ท่านก็ไม่ลืมนะครับว่าคนที่ไม่สบายเนี่ยไม่ใช่การทรมานแต่นั่นคือการอภัยโทษเช่นเดียวกันนะครับขอขั้นเนื้อหาดีกว่าครับเพราะว่าเวลาค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับการละหมาดของผู้ป่วยพี่น้องครับจำเป็นเราต้องเริ่มจากสิ่งที่เป็นพื้นฐานหลักในภาพใหญ่ก่อนก็คือมุสลิมทุกคนต้องละหมาดนะครับต้องละหมาดและต้องอาบน้ำละหมาดก่อนละหมาดนั่นคือหลักการทั่วไปนะครับทั่วไปที่ต้องเข้าใจและก็ทีนี้ในผู้ป่วยเนี่ยย่อมมีข้อยกเว้นเพราะเขาป่วยนะครับถ้าหากว่าเราจะเอาน้ำละหมาดจะเป็นทารัสใหญ่ก็ทารัสใหญ่ก็ต้องอาบน้ำละหมาดต้องอาบน้ำก่อนแต่ถ้าเราอาบน้ำไม่ได้เนี่ยก็ต้องตัยมุมนะครับคือไม่ได้ในหลักการแล้วแต่ครับว่าเป็นข้อวินิจฉัยจากแพทย์ว่าคุณนี้โดนน้ำไม่ได้เพราะถ้าโดนแล้วเนี่ยจะนำไปสู่การป่วยที่หนักขึ้นก็ต้องตัยมุมถ้ามีฮะดัษใหญ่นะครับถ้าฮะดัษเล็กก็ถ้าล้างได้ก็ล้างนะครับหรือ
เช็ดด้วยแล้วก็ล้างด้วยก็ถือว่าดีกว่า อยู่ที่ความสามารถของเรานะครับ นั่นคือกระบวนการง่ายๆนะครับต้องล้างฮัดัสให้สะอาดทีนี้ไอ้ส่วนฮัดัสเล็กใหญ่เนี่ยนะครับกับผู้ป่วยมันมีเคสที่หลากหลายมาก ผมขอคุยในภาพรวมว่าเราเริ่มที่เรามีความสามารถแค่ไหนที่จะทำถ้าอาบน้ำได้ก็ให้อาบน้ำให้อาบเพราะมันคือวาญิบภาระใหญ่นะครับแต่ถ้าอาบน้ำไม่ได้ก็จะต้องตัยมุมนะครับนั่นคือรองลงมาแล้วก็ถ้าทำเองไม่ได้ก็ต้องให้คนอื่นทำให้ ก็รองลงมาอีกครับแล้วก็ถ้าหากว่าไม่มีใครช่วยเลยอย่างบางท่านอยู่ในห้อง ICU แล้วก็มีสายโยงใยเต็มทั้งจมูกทั้งปากแต่รู้สึกตัวแล้วก็ขยับอะไรไม่ได้เลยก็ทำเท่าที่ทำได้ครับพี่น้องนะครับไม่ใช่ให้ไม่มีรุกซอไม่มีโอกาสให้พี่น้องได้ทิ้งละหมาดไม่มีครับทีนี้ถ้าหากว่าเรานะครับจะเอาน้ำละหมาดนะครับสมมติว่าเราต้องใส่แพมเพิร์สนี่ก็เป็นก็บางทีก็มีนายิสเล็กมีนายิสใหญ่นะครับอาจจะมีอุจจาระปัสสาวะนะครับสิ่งแรกเลยก็คือต้องทำความสะอาดเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนญาติที่ไปเฝ้าผู้ป่วยต้องมีทักษะในเรื่องนี้ครับต้องเปลี่ยนให้กับผู้ป่วยนะครับจะเป็นคุณพ่อจะเป็นคุณแม่จะเป็นสามีจะเป็นภรรยาจะเป็นลูกจะเป็นลูกพี่ลูกน้องก็แล้วแต่เปลี่ยนให้กับเขาให้ใส่ของที่สะอาดนะครับเนี่ยเช็ดในสะอาดล้างให้สะอาดแล้วก็เปลี่ยนให้กับเขานั่นในเคสที่มีผู้ช่วยนะครับให้ทำความสะอาดถ้าหากว่าไม่มีผู้ช่วยก็เหมือนเมื่อกี้นั่นแหละครับให้เจ้าทุกคนสามารถทำได้นะครับแล้วก็การในมุมเนี่ยก็ให้เราใช้มือตบไปที่ดินนะครับดินถ้าไม่มีดินก็เป็นฝาผนังที่ฉาบด้วยปูนนะครับซึ่งจะมีฝุ่นอยู่ก็ได้แต่ถ้าเป็นฝาผนังที่มีติดด้วยอะไรครับกระดาษอันนี้ไม่ได้นะครับอันนั้นไม่ได้หรือไม่ก็เอาฝุ่นมาก็ได้นะครับใส่ภาชนะมาแล้วก็ตบที่ฝุ่นแล้วก็เป่าออกแล้วก็ลูบหน้า1 ครั้งแล้วก็นะครับตบที่ฝุ่นใหม่แล้วก็มือทั้งสองข้างนะขวาแล้วก็ซ้ายจนข้อศอกนะครับนั่นของอิหม่ามชาฟิอีนะครับแล้วถ้าเราทำแล้วก็ให้คนอื่นทำให้แทนเราได้นะครับแล้วก็อันนั้นละหมาดก็เช่นเดียวกันครับถ้าเราทำเองไม่ได้เนี่ยก็ให้คนอื่นทำได้นะครับทำให้เราได้เช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่อยากจะให้ผู้ป่วยและคนเฝ้าผู้ป่วยเนี่ยพยายามในรู้นี้ให้ดีนะครับในเคสที่ต้องใส่เผือกมือหักเท้าหักนะครับศีรษะแผลแตกนะครับต้องพันศีรษะเอาไว้เนี่ยนะครับถ้าหมอบอกว่าโดนน้ำได้ในบางส่วนจะเป็นสมมติว่าข้อศอกนี้ข้อศอกอีกข้างหนึ่งยังได้อยู่แล้วก็ศอกข้างเนี้ยที่ใส่เผือกเนี่ยนะครับก็มันปิดไว้แล้วก็ให้น้ำละหมาดนะครับเท่าที่เราทำได้ในส่วนที่เป็นเผือกก็ให้แค่ลูกธรรมดาผ่านไปนะครับอันนั้นในส่วนของอันและถ้าหากว่าหมอบอกว่าโดนน้ำไม่ได้หมายถึงว่าถ้าเป็นแผลแล้วมันเยอะมากแล้วก็โดนน้ำถ้าโดนน้ำจะมีเชื้อติดเชื้ออะไรเนี่ยก็ให้ตัยมุมแทนนี่คือขั้นที่สองเมื่อกี้ล้างนายิสนะครับล้างนายิสเนี่ยให้เจนล้างนายิสเนี่ยนะครับถ้าเราล้างเองไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้ก็บอกไว้อย่างนั้นนะครับก็ต้องละหมาดอยู่ดีที่พอเรื่องนั้นละหมาดก็ต้องตัยมุมถ้าทำไม่ได้แล้วก็ถ้าหากว่าเราใส่เผือกหรือมีแผลที่เราปิดเรียบร้อยแล้วก็บางพื้นที่บางส่วนโดนน้ำได้ก็ให้เอาน้ำละหมาดเท่าที่ทำได้ในส่วนที่มันเป็นแผลแล้วปิดเอาไว้เนี่ยก็แค่น้ำลูกผ่านเข้าไปผ่านเฉยๆนะครับอัลลอฮฺอักบัรนะครับแล้วก็
ในเคสที่เราช่วยตัวเองไม่ได้เลย ICU CCU นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ห้องไหนห้องที่ห้ามคนห้องปลอดเชื้อห้ามคนเฝ้า แต่เราก็รู้สึกตัวดีครับนี่จะเป็นโรคโควิด-19 หรืออะไรก็แล้วแต่ต้องนอนกับที่ไปไหนไม่ได้เนี่ยพี่น้องครับให้เราทำเท่าที่เรามีความสามารถทำได้แค่ไหนก็แค่นั้น แต่ไม่ใช่ละเลย หรือทำเป็นง่ายๆอันนั้นไม่ได้ครับนี่คือกระบวนการละหมาดในขั้นตอนนี้อยู่นะครับยังไม่ไปละหมาดยังคุยเรื่องเอาละหมาดก่อนให้มันจบตรงนี้ก่อนจะได้สว่างและเข้าใจร่วมกันนะครับจะเป็นคุณบิดามารดาที่อายุเยอะนะครับหรือว่าจะเป็นคุณสามีลูกที่แขนหักหรือว่าขาหักหรือว่าเจ็บป่วยหรือขอยแขนดอกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคำวินิจฉัยหมอถือว่าเป็นที่สุดว่าโดนน้ำได้หรือไม่ได้นะครับถ้ามองว่าโดนน้ำได้ในส่วนที่ไม่มีแผลเนี่ยก็ให้เอาน้ำละหมาดหรือโดนน้ำไม่ได้ก็ต้องตะยำมุมและถ้าหากว่าทั้งสองกรณีเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ได้ก็คือหมายถึงว่าเราอยู่ในภาวะที่ช่วยตัวเองไม่ได้เลยนะครับแขนโยงใยขาโยงใยช่วยไม่ได้เลยเวลาละหมาดก็ถึงเข้ามาแล้วนะครับเวลาละหมาดถึงเข้ามาแล้วเนี่ยแต่ยังทำอะไรไม่ได้หรืออยู่ในนายิสในเพมเพิร์สก็มีนายิสอยู่อาจจะเป็นฉี่หรืออะไรก็แล้วแต่เวลามันจะผ่านไปแล้วเวลาละหมาดมันจะหมดแล้วพี่น้องต้องละหมาดนะครับในสภาวะอย่างนั้นแหละนี่ในเคสที่ไม่มีใครมาคอยบริการให้กับเราและเราช่วยตัวเองไม่ได้นั่นก็แสดงว่าละหมาดเนี่ยจะถึงอย่างไรก็แล้วแต่ในเคสไหนก็แล้วแต่ก็ต้องละหมาดไม่มีเป็นอย่างนะครับไม่เป็นอย่างอื่นเด็ดขาดนะครับแล้วก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์การละหมาดรวมของผู้ที่ไม่สบายเนี่ยเราคุยกันไปแล้วในนะครับเดือนที่ผ่านมานะครับว่าประมาณไหนที่รวมได้นะครับเนื่องจากถ้าเกิดความลำบากก็รวมได้แต่ห้ามย่อนะครับย่อในเคสเดินทางไปรักษาที่อื่นและมันระยะทางมันถึงอันนั้นย่อแล้วก็รวมได้ทั้งสองอย่างทีนี้การละหมาดรวมเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็เลือกตามสบายจะเป็นตะดิมหรือว่าตะคิรเอาอัสรีมาใส่ในซุฮรีหรือซุฮรีไปใส่ในอัสรีก็แล้วแต่นะอันนั้นได้นะครับขอเพียงอย่างนี้ครับพี่น้องว่าเราอย่าให้คนที่เขาไม่สบายเนี่ยต้องขาดละหมาดก่อนเสียชีวิตพยายามนะครับท่านถ้าลูกรักพ่อแม่จริงต้องเป็นในเรื่องนี้แล้วคืนนี้เราจะมาสอนเรื่องนี้กันนะครับผมมองว่าเวลาน่าจะไม่พอในเรื่องการละหมาดแต่ดูครับดูความเหมาะสมก่อนถ้าหากว่าเวลาพอก็พอครับไม่เป็นไรนะครับแล้วก็นั่นคือเรื่องของการละหมาดนะครับถ้ามีท่านใดมีคำถามนะครับก็ส่งผ่านมาทางรายการได้นะครับนิดหนึ่งนะครับว่ากระบวนการละหมาดเนี่ยถ้าลูกช่วยได้ก็ช่วยนะครับต้องช่วยนะครับแล้วก็ถ้าในเคสที่ช่วยไม่ได้เลยคืออยู่ในห้องเราก็อยู่แค่ข้างนอกแล้วก็ดูภายในกระจกก็เห็นพ่อแม่อยู่ข้างในนะครับและช่วยตัวเองไม่ได้มีสายเต็มทั้งมือทั้งเท้าทั้งจมูกทั้งปากแต่ก็รู้สึกตัวอยู่ก็จะต้องละหมาดในสภาวะอย่างนั้นนะครับในสภาวะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ดีแล้วก็ผมเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงคนที่ทิ้งละหมาดก่อนที่จะในช่วงที่ไม่สบายถ้าเรามองวันนี้นะครับจะเห็นว่าโรงพยาบาลนี้ไม่เคยพอต่อให้ขยายเพิ่มมาเท่าไหร่ก็ไม่พอผู้ป่วยมากครับพี่น้องมีโรคที่หลากหลายมากขึ้นมีอุบัติเหตุที่มากขึ้นนะครับเรื่องกระดูกเรื่องนู้นนั่นนี่อะไรต่างๆมากมายก่ายกองแต่เรากลับเห็นภาพของคนป่วยที่ละหมาดนี้น้อยมากทั้งที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเข้าใจว่ามีความลำบากอยู่ในการละหมาดของผู้ป่วยก็เข้าใจอย่างนั้นนะครับแต่
ท่านต้องมองอีกภาพหนึ่งว่านี่คือโอกาสที่ท่านจะได้เข้าเฝ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ร้องขอต่อพระองค์นะครับและก็พระองค์ทรงอภัยให้ท่านนี่มากมายมหาศาลก็เป็นโอกาสเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติตนให้ดีนะครับอย่านึกว่าร้อยให้หาเรียไปกอดอพี่น้องครับ ท่านรู้ว่าท่านจะตายหรือไม่ตายในเวลาที่ไม่สบายไม่มีใครรู้ครับพี่น้องแต่ถ้าท่านจากไปในเพราะที่ท่านเนี่ยนะครับทิ้งละหมาดอาจจะเป็น3 วันอาจจะเป็น5 วันอาจจะเป็น1 เดือนพี่น้องครับไม่ได้น้อยเลยนะครับพี่น้องวันละ5 เวลานะครับพอวันละ5 เวลาทั้ง3 วันนี้มัน15 เวลานะครับแค่1 เวลาเลยมันก็เยอะพอแล้วครับพี่น้องแล้วก็มันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ยอมให้อภัยหมายถึงว่าไม่ยอมผ่อนปลนให้ทิ้งละหมาดไม่ว่าจะในเคสใดก็ตามนะครับเพราะนั้นฝากทั้งผมและท่านนะครับและก็ทุกคนนะครับเพราะว่าเคสเหล่านี้นะครับเราหนีอาจจะไม่พ้นนะครับคือการเจ็บป่วยเป็นเรื่องปกติแต่การขาดละหมาดนี้ของผู้ป่วยนี่เป็นเรื่องผิดปกติต้องพยายามให้ดีนะครับแล้วก็จะต้องแล้วก็คือตั้งแต่ตัวเราเองตั้งแต่เสื้อผ้าและก็สถานที่หลักคือต้องสะอาดนะครับต้องสะอาดนอกจากอยู่ในเกณฑ์ที่เราไปทำอะไรไม่ได้เลยตัวเองเราก็ไม่สะอาดเสื้อผ้าเราก็ไม่สะอาดสถานที่ก็ไม่สะอาดแต่เราก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยก็ต้องทำไปตามนั้นถึงแม้ว่านะครับจะไม่มีน้ำละหมาดก็ตามถ้าในเคสที่มันสุดวิสัยหมายถึงว่านะครับพี่น้องช่วยตัวเองไม่ได้มันจะมีแล้วก็คนที่เฝ้าจะเป็นพยาบาลที่ดูแลก็ไม่ใช่มุสลิมนะครับสมมุติอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยครับถ้าปัตตานียะลาอาจจะโอเคดีแต่ถ้าบนพัทลุงไปกระบี่ไปนะครับไปตรังไปขึ้นไปข้างบนเนี่ยอาจจะมีพยาบาลที่ไม่ใช่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ดูแลแค่เรื่องอาหารเรื่องอาการป่วยแต่ไม่ดูเรื่องอะไรเลยเนี่ยแล้วเราก็ช่วยไม่ได้พี่น้องพอเข้าเวลาก็ต้องละหมาดครับตอนไม่มีละหมาดก็ต้องละหมาดครับพี่น้องหลักการเลยคือต้องมีละหมาดอันนี้จำเป็นแต่พอมันมีวิกฤตขึ้นมาก็เปิดช่องให้ท่านทำในสิ่งที่เวลาธรรมดาทำไม่ได้นะครับนี่ต้องเข้าใจในส่วนนี้เพราะนั้นพี่น้องครับเราไม่มีโอกาสที่จะทิ้งละหมาดอัลลอฮ์ให้ทุกคนมีสิทธิ์ได้เข้าเฝ้าพระองค์ต้องให้ท่านมีอยู่ในอาการที่นะครับไม่สบายก็ตามเพราะนั้นอย่าทิ้งละหมาดครับพี่น้องฝากทุกท่านว่าให้พยายามเรียนรู้เรื่องนี้ให้ได้นะครับให้เข้าใจเรื่องนี้ให้ดีนะครับเป็นห่วงครับพี่น้องเป็นห่วงจริงๆครับนะครับคนที่สบายเนี่ยโอเคอาจจะได้อยู่แต่คนที่ป่วยแหละครับใครจะช่วยเขาถ้าไม่ใช่เราทุกคนที่สบายไปช่วยเขาและก็เวลาเหล่านี้นะครับมันเป็นเวลาที่มีค่ามากนะครับเวลาที่มีค่ามากคนป่วยจะต้องมีเวลาในการซิกรุลลอฮ์ในการเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากกว่าคนธรรมดาและก็ต้องรู้วิธีการเพราะว่านี่คือความจำเป็นของทุกคนต้องรู้ให้ได้นะครับจะเป็นผู้ที่เฝ้าคนป่วยหรือคนป่วยเองก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นผมคนต่อไปหรือท่านเป็นคนต่อไปก็ไม่มีใครรู้ครับพี่น้องแต่การรู้เนี่ยไว้ตอนนี้มันเป็นความสำคัญมากกับชีวิตของท่านนะครับเห็นท่านได้จากโลกนี้ไปในพระที่ของผู้ที่อิมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็เหตุผลอ้างท่านต้องบอกว่าครับเรามาอ้างเหตุผลเรื่องความสะอาดแล้วก็ทิ้งละหมาดในเรื่องของเราทำอะไรแล้วก็ทิ้งละหมาดอันนี้ฟังไม่ขึ้นในอิสลามบรรดาอุลามะทั้งหมดบอกว่ามันไม่ใช่เหตุผลที่จะมาอ้างได้ไม่ใช่เลยครับพี่น้องฉันไม่มีคนมาช่วยดูแลไม่มีคนมาช่วยนั่นนี่อยู่ในอานายิสนะครับแล้วก็มามีละหมาดก็เลยทิ้งละหมาดเลยปล่อยเวลามันผ่านไปโดยไม่ได้ละหมาดผิดครับพี่น้องเหตุผลเหล่านั้นมาใช้อ้างไม่ได้ในเรื่องของการละหมาดเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งต้องรู้กันทุกคนถ้าสุดวิสัยนะครับก็ต้องละหมาดเพื่อรักษาละหมาดเอาไว้นะครับยอมที่จะต้องไม่มีหน้ามาก็ต้องยอมเพราะว่าเราทำอะไรไม่ได้ส่วนนั้นตุลาซาเยอะเนี่ยเดี๋ยวเรามาจะมาคุยในรอบต่อไปถ้ามีเวลาครับชาวตาละครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Allah Ta'ala berpeluang kepada kita dapat dengar yang diberi penjelasan oleh Ustaz Muhammad Salman pada malam ni. Ayat kata seperti Datuk Hamka juga, nah, Islami kemudahan tapi dengan syarat nak semaya kita kena berwuduk. Nah, tak boleh berwuduk dengan air dengan tayamum, tapi syarat juga kena bersih daripada najis-najis. Oleh demikian maka kita orang sakit ni dan besar harapan sekali kepada waris-waris anak cucu kita kena ngaji bergerti sebab semaya ibu bapa kita sakit Tuhan tak
tak cabut semaya dengan dia. Nah, masih wajib semaya walau sakit keadaan bagaimanapun. Nah, maka kalau kita tak tahu, bermakna ibu bapa kita tak semaya. Begitu juga suami isteri, kalau suami tak erti cara nak semaya walau sakit pada isteri, maka isteri kita tak semaya. Nah, begitu juga suami sakit, isteri tak erti, maka suami dia tak semaya. Maka dosa dia, kewajipan dia tak lepas. Nah, nak ayat tak apa dia sakit tak boleh. Sebab semaya dengan orang beriman adalah wajib walau bagaimana sekalipun. Nah, oleh itu dengan cara ambil semaya, kita tak boleh nak ambil, orang boleh ambil. Kita nak tayamum tak boleh, orang boleh tayamum. Naknya kita kena bersih pada najis dan kita kena ada wuduk. Baru kita boleh semaya. Baik, kalau nak klik kepada Datuk, maka setelah kita kecek masalah persiapan belum semaya, dan berwuduk baik, bertayamum baik, kena bersih pada najis baik, maka kita nak masuk kepada bab atau maudhu' semaya. Maka kita nak beri Datuk beri penjelasan kata semaya tu dan keadaan sakit sikit semaya macam mana, sakit lagu ni semaya macam mana, supaya orang beriman seperti pok kita semua tu boleh kita sama-sama taat kepada Allah Ta'ala sampai akhir hayat kita di kandung badan. Nampak? Kita akan semaya terus menerus sampai mati kita, supaya kita tak sia dengan Allah Ta'ala. Dan minta beri Datuk hamkawi penjelasan. Fadal masykurah. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu dan bapa-bapa yang dikasih sekalian, sedikit sebelum daripada nak masuk semaya saat ni, saya nak beri kesimpulan rekah ataupun tamah berkenaan dengan masalah apabila kita ada luka pada tempat yang anggota hak kena basuh tu, dia panggil anggota wuduk, maka ulama di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dia ada bahagi kepada pak martabat. Pak martabat. Yang pertamanya hak pasang kita luka di anggota wuduk tapi kita tak ada baru. Mana duk pasang tak ada baru. Dia panggil maksyufan. Hak mula-mulanya kena air tak jadi mudarat. Maka dalam keadaan ini wajib basuh lah. Walaupun luka tapi basuh tak ada mudarat ya. Tak ada mudarat. Bomo kata tak apa, kena air tak apa. Kau ni hukum dia wajib kena basuh. Kena basuh. Maknanya ambil wuduk seperti biasa lah dia. Yang keduanya apa nama, tak ada barut juga. Maksyufan dia tak ada barut. Tapi kalau guna air ni mudarat, bahaya. Kalau sapu tak apa. Sapu air tak apa. Tapi apa nama ni, kalau pasang basuh tu mudarat. Kalau ada sapu tak apa. Maka ni ulama kata wajib kau ada sapu. Wajib sapu situ. Kerana sapu tu boleh. Dia tak boleh kena air banyak ya. Ni korni hak terbuka bang, maksyufan. Yang ketiganya, keadaan yang ketiganya buka juga. Tapi mudarat basuh dan mudarat sapu. Nak basuh pun tak boleh, nak sapu pun tak boleh. Maka ni diganti dengan tayamum. Yang tayamum. Apa tu? Yang keempatnya dalam keadaan baru. Baru lituk lah. Baru lituk. Dengan kain baru dengan gapo seumpamanya. Kerana berhajat kena baru, maka korni hok ni disuruh sapu ke atas baru tu. Apa nama ni, tidak kena apa nama basuh dan tayamum dah. Walaupun ada setengah pendapat tu disuruh tayamum lagi. Disuruh tayamum lagi. Tapi untuk pendapatnya tu sudahnya sapu. Sudahnya sapu. Itu sebagai kesimpulan berkenaan dengan apa nama ni, sakit luka di tempat anggota wuduk. Anggota wuduk. Maknanya kita ambil kaedah kata ia suruh buat qada kuasa. So boleh mungkin buat qada kuasa. Misal kata kalau biasa kena maning ya dah. Maknanya tepah hok tak ada geno tu kena maning, kena diuh lah. Dah. Dia sapu tuju tak boleh maning ya. Wallahu taala alam. Kita pindah kepada masalah semaya.
Nah, masalah semaya. Jadi kita klik pada asalnya. Pada asalnya orang nak semaya ni dia kena buat semua rukun lah. Pada asal lagu tu. Ya. Semua rukun. Rukun ke apa? Berdiri, rokok, sujud, balik besar-besar tiga tu ya. Tak jadi tak. Tak jadi nampak gambar dia tak? Ya, ya, ya. Di heret kursi boleh. Jalan gong. Dia nak semaya duduk kat kursi. Saya nak ayat gambar ibu hitam nampak tu. Lagu mana tu? Ya makna kata kena klik asal. Hak kuasa buat tu kita kena buat. Tak boleh kita nak tinggal biasa nak tukar lalu. Kuasa berdiri pakai nak menyatak lalu. Semaya tak boleh. Nomik sebaik sening tak boleh. Mana pada asal kita kena buat rukun dia sempurna. Kalau boleh kuasa berdiri, rokok, sujud. Kalau bahasa tak boleh berdiri, barulah semaya tu duduk. Semaya tu duduk. Dan ulama kata tidak jadi syarat untuk nak duduk nyatok dalam semaya tu apa nama hingga siapa kata uzur tak boleh berdiri sangat, bahkan kalau bahasa jadi masyakkah turut-turut. Kalau berdiri jadi masyakkah turut-turut juga dibenadah. Dibenadah. Ataupun kalau berdiri ni jadi sebab pada tambah sakit ke. Ulama benar dah. Ataupun lambat siar ke, ataupun kalau berdiri jadi sakit kepala pening ubah ke. Tu kena timbal lah tu. Hak tu tak ditimbal. Sebab tu orang panggil darurah ni pun ulama buat kaedah kata ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Ya kena takdir kita lah hak juru takdirnya. Tuas sendiri. Tuas sendiri. Nampak kata ada geno nak menyatak selalu tak boleh. Ni kita kira semaya hak wajib lah. Semaya hak wajib. Itu yang pertamanya. Mana pada asalnya kalau kuasa diri kena berdiri. Nampak tu? Jadi yang keduanya kalau lemah mana tak kuasa nak berdiri, maka boleh dia semaya dalam keadaan nyatak. Lepas tu kalau tak kuasa semaya nyatak, maka disuruh dia semaya mengiring. Mengiring ni mengiring kanan. Hak molek mengiring kanan, lepas tu wajah tu hadap kepada tubuhnya hadap kepada kiblat. Kiblat muka dia hadap kiblat. Mengiring lah. Bermakna kepala dia boleh hilir lah. Ya. Kalau orang kita gitulah. Dah. Boleh hilir. Mana kata kita hadap muka kita, tubuh kita kepada kiblat. Dah. Tapi hak moleknya ulama kata mustahabnya kita mengiring tak tahu kanan. Mengiring ke kanan dah. Kanan. Jadi hak ni berdasar pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambin. Hadis Bukhari. Mana Nabi kata semaya dalam keadaan berdiri. Apabila kamu tak kuasa maka duduk. Apabila tak kuasa maka semaya mengiring ala jambin dipanggil. Yang ketiganya apabila tak kuasa semaya mengiring tak kuasa juga. Mengiring bahasa ni tu kanan. Maka ulama kata salla mustalqiyan ala zahrihi wa rijlahu ila al-qiblah. Tidur netek. Tidur netek orang ni dah. Tidur netek, kaki tu hadap kiblat. Kaki hadap kiblat. Hak afdal sikitnya bahawa seorang sakit saat ni akak kepala sikit. Supaya tak batal kau tinggi sikit jadi muka dia ni berhadap kepada kiblat. Lepas tu kalau takdir tak boleh juga balah tu, maka salla haitsu kana wa la i'adata alaih. Semaya ikut boleh lah. Boleh. Kalau tak boleh juga, bahasa nak ni pun tak boleh juga, maka semaya mengikut keadaan yang dia boleh, tak ada kena ular dah semaya tu semula. Kalau takdir semaya balah tu. Bermakna Datuk akhir, makna tu tidur kepala akak sikit, kaki hadap kiblat ni, mana tu hak akhir. Ya. Tak kuasa lagi hak ni enggak? Maya ikut kuasa lah dah. Ikut kuasa. Alhamdulillah. Lepas tu dalam keadaan hak semaya duduk nyata ni, ulama kata dia boleh pilih duduk cara bersila. Ataupun cara muftarishan ni pasal kita duduk tasyahud tu. Tasyahud awal tu. Itu. Ataupun pasal duduk di atas kursi. Mengikut hak mana yang lebih mudah. Nampak tu? Hak ni kita kena sepuluh ayat ni lah. Ya setengah-setengah orang tu.
Mana kata kuasa berjalan gang-gang buat resi tu. Maknanya mari tu akan nak duduklah resi lalu. Tak boleh lagu tu. Maknanya apabila kuasa berdiri, ya kena berdiri lah. Berdiri dulu. Diri dulu. Tukar takbir berdiri, tukar qiyam berdiri. Nah, lepas tu nak rokok tak boleh, baru duduk. Duduk tak kursi, rokok sikit. Nah, pas takbir kata boleh turun lagi sujud. Kena turun sujud bumi. Datuk bermakna ni kita tempat membentuk kata kita samat boleh buat sekat mana. Sekat mana? Kita jangan ambil hak sebai lah tak boleh. ช่วยโอกาสไม่ได้ Cuy ukat. Masya-Allah tak boleh. Cuy ukat tak boleh. Kalau takdir tak boleh nak rokok, maka dia duduk tak kursi ni dia buat rokok sikit. Nah, takdir tak boleh nak turun sujud, maka dia jadi apa nama ni? Sujud tu lebih rendah daripada rokok. Tapi kalau boleh turun, kena turun lah. Tu makna buat qada kuasa sungguh. Nah, tu cara. Ulama kata juga bagi orang hak kuasa diri. Nah, kuasa diri. Diri boleh. Lepas tu hak dia tak kuasanya ke apa? Rokok ataupun sujud. Maka diri tu masih tak gugur kat atasnya. Engkau diri kuasa kan? Diri tu masih tak gugur kat atasnya. Mana ia kena diri. Hak dia tak kuasanya tuju rokok dan sujud saja. Kalau gitu, kalau korni balah ni dia berdiri boleh, maka rokok dia tu sikit. Kau duduk berdiri tu. Nah, punya nak sujud tu ya duduk. Dia sujud. Walaupun tak turun ke bawah. Cuba kita nak satit kata upama ni. Ya. Kita kuasa diri. Ya. Diri mata diri. Ya. Kemudian bila kita nak rokok, kita tak boleh nak rokok tak boleh. Kita duduk. Lepas tu kita rokok. Ya. Nampak? Lepas kita tidak, lepas nak sujud tak boleh, kita nak dah lah pada rokok sikit. Ya. Tapi berdiri boleh, kena berdiri lah. Dia berdiri. Tapi kan sekiranya diri ni boleh, tapi kita tak sediri nak duduk itu. Sebai tak sih, tak apa. Rokok duk kira apa duduk ni. Mana kata Tak boleh. tak boleh. Bagi kuasa. Kuasa. Tu kecuali dia perambang kata berdiri saat ni ada masyarakat berat-berat dah. Maju diri tu bawa pada pening kepala, gelap mata tu. Ya. Tu mana dia kena perambang. Alhamdulillah. Tu ambil tah dalil apa nama ni hak Tuhan kata fattaqullaha mastata'tum. Takutlah kamu kepada Allah mengikut kadar yang kamu mampu dan kuasa. Jadi sebagaimana kita kata ni, kalau tak kuasa rokok dengan sujud tu, jadi kadar kata rokok tu rendah sekadar, kemudian sujud tu lebih rendah daripada rokok. Kalau rokok kuasa, maka kena rokok. Tak kuasa sujud kara. Maka tempat perendah tu perendah sujud ya kara. Tukar rokok boleh sempurna, kena buatlah. Hak tak kuasanya tukar sujud ya. Rokok boleh, rokok. Kia boleh. Kia boleh, rokok boleh. Tapi nak sujud tak boleh. Tak boleh duduk sekadar tempat sujud. Apa tu? Tu nampak anak mana kata fattaqullah mastata'tum sungatilah. Kama dia lagi nya kalau takdir kata siapa ke tahap tak boleh nak bergerak. Tak boleh nak bergerak langsung. Maka hak ni qada apa panggil isyarat dengan kepala untuk rokok dan sujud. Tak boleh gerak banyaklah deh. Tapi qada boleh isyarat, boleh gerak. Maka buat qada rokok sikit dan sujud sikit. Tapi kalau takdir tak boleh juga nak buat imak ya panggil al-imak dengan kepala. Nak buat alamat buat isyarat dengan kepala tak boleh juga. Maka ulama kata isyarat dengan mata. Lagu mana dah? Ini tak pernah temu lagu ni. Buat isyarat. Isyarat dengan mata sikit. Mana rokok sujud. Apa nama sikit untuk rokok. Kalau banyak sikit itu untuk sujud. Ulama kata siapa kepejar tu isyarat untuk sujud. Kalau sikit itu untuk rokok. Bermakna pejan kita tu kita tasawur kata kalau sekadar ni rokok. Kalau pejan dah lain sikit tu sujud. Mana kata kita tasawur dengan perbuatan kita lah. Lepas tu giraginya ulama kata kalau siapa kena buat isyarat dengan kepala tak boleh, isyarat dengan mata tak boleh tu cukuplah dengan niat. Niat dan perkataan.
Kata boleh kata ke Allah Akbar gapo ke. Niat. Maka dia niat rokok dan sujud dan niat qiyam, niat duduk dengan hatinya. Nah, jadi boleh walikul limri'im manawalah mengikut dia niat. Takdir kata tak kuasa lagi nak berkata tak boleh, maka cukup juga dengan niat. Nah, tak luput tak gugur sama sekali semaya dia selama mana akal dia masih ada. Bi ayyi halin minal ahwal, walaupun keadaan mana pun masih akal ada tak kena lagu tu maya dengan akal itu. Masya-Allah. Ulama kata juga daripada sebab hak lemah daripada sujud ni, hak tak kuasa sujud ni, iaitu masuknya sakit kepala. Hak tak kuasa sujud ni biasa sakit kepala, dan bomo tak boleh sujud. Ataupun di mata, sebab orang erat mata kan, dia nak sujud tak boleh. Nah, ataupun sakit di mulut, siapa tak boleh nak sujud ke. Nah, hidung ke, luar jadi sakit tambah ke. Tu masuk daripada sebab-sebab hak jadi sebab tak kuasa nak sujud. Itulah di antara perkara yang apa nama ni kita boleh ambil sebahagian daripada cara semaya orang sakit dah. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi kita kepada kaum muslimin muslimat, Datuk cuba nak orang bagi taksir kepada kita, nak kata semaya ni walau keadaan lagu mana sekalipun tetap kena semaya. Akhir sekali yang kita dengar penjelasan daripada Datuk kata, ini pekoh ayat kata akhir kita semaya dengan hati. Nampak? Walaupun semua dengan hati kita mesti buat. Ini adalah kewajipan kita selaku orang Islam yang beriman kepada Allah, dan kita nak lepas daripada taksir kita selaku orang beriman yang wajib atas kita semaya 5 waktu. Baik, nak klik kepada Ustaz Muhammad Salman sikit. Nah, jadi kita nak tambah sekadar lagi 7 minit. Kita nak kepada orang sakit, dengan keadaan sakit semaya dah, apakah amalan yang patut buat lain daripada semaya tu, supaya Tuhan ujian kepada dia ni, dapat penyakit dia ni Tuhan akan peringatkan sikit, dan kafarah dia Tuhan akan hapus dosa kita, dosa dia tu lebih banyak, insya-Allah. Apa yang amalan yang patut buat? Fadal. Alhamdulillah นะครับ nampak เห็นว่าคืนนี้คงต้องคุยเรื่องละหมาดก่อนเลยกัน เพราะว่าจะชี้นำพี่น้องที่พูดภาษาไทยได้เข้าใจเรื่องการละหมาดนะครับ ครับเชิญ เนื่องจากเวลามีอีกประมาณสัก5 นาทีโดยประมาณละหมาดนะครับเราคุยละหมาดวาญิบนะครับไม่ใช่สุนัตนะครับนี่คุยละหมาดวาญิบนี่คือต้องต้นเลยละหมาดวาญิบคือต้องทำให้คือธรรมดาคือต้องครบรู้กฎแล้วก็ใช้ให้ครบนั่นคือคนที่ปกติถ้าหากว่าเราไม่ปกติคือไม่สบายนะครับไม่สบายมีหลายเคสมากนะครับไม่สบายถ้าถึงขั้นที่เรายืนไม่ได้เนี่ยก็มีหลายเคสนะครับก็ให้เรานั่งคือละหมาดในท่านั่งทีนี้คือการยืนละหมาดเนี่ยถ้าหากว่ามันจะมีจดๆไปถ้าบางท่านนี่ยืนได้นะครับแต่เราก็ไม่ได้วาญิบยืนนะครับพอจะเราก็ให้นั่งแล้วก็เราก็การรูกัวการสุยุดต้องมีความต่างรูกัวเนี่ยจะต้องให้ก้มเล็กน้อยเพราะสุยุดต้องมากกว่าเราก้มเมื่อกี้เล็กน้อยนะครับให้มีความต่างในการรูกัวและก็สุยุดคือเราอย่าใช้โอกาสนะครับในการไปนั่งเลยในการละหมาดทั้งที่เรานี่ยืนได้มันจะไม่ซ้อนะครับนี่คือละหมาดวาญิบไม่ใช่สุนัตนะครับวาญิบเพราะฉะนั้นต้องเป็นสเต็ปไปนะครับเป็นสเต็ปไปแล้วก็ถ้านั่งเนี่ยมีนั่งพับเพียบแล้วก็นั่งตะฮิยัตแบบครั้งแรกนะครับนั่ง2 อย่างนั่งอันนั้นแล้วแต่ท่านสะดวกในท่าไหนในการนั่งนะครับทีนี้บางคนเนี่ยเจ็บหัวเข่าคืนที่ยืนได้แต่นั่งก็นั่งไม่ได้ต้องนั่งบนเก้าอี้ก็นั่งเก้าอี้นะครับก็ให้นั่งเก้าอี้แต่ถ้านั่งพับเพียบก็นั่งพับเพียบเอาที่ท่านรู้ว่าต้องทำขนาดไหน
บางคนนี่ก้มไม่ได้นะครับ อาจจะพอก้มแล้วมันจะอาจจะเวียนศีรษะก้มดูก็เต็มที่ไม่ได้อาจจะเวียนศีรษะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เอาที่เราทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับ ต่อมาเนี่ยถ้าเราทำอย่างนั้นก็ไม่ได้อีกนั่งแล้วก็เอาไม่อยู่ หรือนอนอยู่บนเตียงลุกขึ้นไม่ได้มันเวียนศีรษะก็ให้เราละหมาดด้วยการนอนตะแคงไปอย่างข้างฝาแล้วก็หันหน้ากิบลัตเป็นขั้นตอนนะครับเป็นสเต็ปไปนะครับ นอนตะแคงข้างฝาและหันหน้ากิบลัตไม่ได้อีกก็ให้นอนตะแคงข้างซ้ายหันหน้ากิบลัตเป็นขั้นตอนนะครับเป็นขั้นตอน ทีนี้พอจะรุกในเวลานอนตะแคงเนี่ยก็ทำสัญลักษณ์เท่าที่ทำได้ครับ อาจจะก้มรุกเล็กน้อยสุญญจะมากกว่ารุกหน่อย ในท่านอนตะแคงข้างขวาหรือตะแคงข้างซ้ายถ้าข้างขวานี่ไม่ได้ ไม่ได้อีกยังเวียนศีรษะหรือว่าเตียงที่นอนนี่มันคือมันไม่ได้ครับ ต่อมาคือให้นอนหงายโดยหันเท้าไปทางกิบลัตแล้วก็ถ้าให้ได้อีกก็คือให้ยกศีรษะเล็กน้อย อาจจะนอนหนุนหมอนก็ได้ครับหนุนหมอนก็ได้ยกศีรษะเล็กน้อยนะครับเวลารุกวะเวลาสุญูดเนี่ยก็ให้สัญลักษณ์ศีรษะนะครับ อาจจะศีรษะขนาดนี้คือรุกวะแล้วพอชุดว่าให้มากกว่านั้นหน่อยนะครับและสมมุติว่าโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีใครมาบริการพี่น้องให้ไปทางกิบลัตก็ละหมาดอย่างนั้นเลยครับในท่านั้นในทิศนั้นเลยครับพี่น้องนะครับทิศนั้นเลยครับพี่น้องทิศที่เตียงอยู่นั่นแหละเพราะคงไม่มีพยาบาลคนไหนไปหันเตียงให้พี่น้องถ้ามีก็โอเคได้ครับ แต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็ละหมาดทางทิศนั้นเลยครับพี่น้องนะครับต่อมาครับไม่ได้อีกพี่น้องครับไม่ได้หมายถึงว่าเป็นข้อวินิจฉัยทางแพทย์นะครับ หรือพี่น้องมองแล้วว่ามันก็ยังไม่ได้อะนะครับต่อมาเนี่ยสัญลักษณ์ก็คือการใช้การกระพริบตานะครับกระพริบตาเนี่ยพี่น้องก็ต้องสังเกตตัวเองว่ากระพริบแค่นี้คือรุกวะพอสุดต้องให้มากกว่ารุกวะหน่อยจะถึงขั้นปิดตาเกือบมิดก็แล้วแต่นะครับเพียงแต่บางท่านบอกว่าสัญลักษณ์มือเนี่ยไม่มีในหะดีษนะครับและก็ไม่มีหลักการบางคนใช้บอกว่าใช้สัญลักษณ์มือนะครับในการรุกวะในการอันนี้ไม่มีในหลักการนะครับไม่มีนะครับไม่มีในหลักการนั้นทีนี้พอดวงตาก็ยังไม่ได้คือมันลืมตาไม่ได้เลยครับมันหมุนไปหมดนะครับพอลืมอะไรบ้างมันก็จะหมุนแล้วเราอยู่ในห้อง ICU ก็ไม่ได้นะครับอนุญาตให้เราละหมาดนะครับโดยนึกไว้ในใจให้เราละหมาดนึกในใจนะครับสุดท้ายก็คือจะบอกพี่น้องว่าถ้าเรายังมีสติอยู่ละหมาดก็ยังฟังดูกับพี่น้องอยู่ตลอดห้ามทิ้งละหมาดครับพี่น้องเสียดายเวลามากครับพี่น้องเวลามันจังกระชั้นชิดเหลือเกินแต่นี่คือบทสรุปง่ายๆเรื่องคนป่วยนะครับแสดงว่าเราต้องละหมาดนะครับถึงแม้ว่าจะไม่หันไปทางกิบแล้วก็แล้วแต่ถ้ามันจำเป็นที่ต้องอยู่ในท่าก็ท่านั้นนะครับพี่น้องให้เราอยู่ละหมาดแต่ห้ามทิ้งละหมาดเป็นสเต็ปมาเมื่อกี้นะครับพยายามให้รักษาเอาไว้ให้ดีเพราะนี่คือชีวิตของพี่น้องนะครับวัลลอฮุอาลัมครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingatlah semaya daripada diri siapa semaya dengannya. Insya-Allah kita akan taat kepada Allah sampai mati. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.